Selamat pagi, saya ucapkan kepada Puan Pengetua, PK-PK, cikgu-cikgu semua. So sebelum saya mula, minta cikgu ambil kehadiran dengan link WhatsApp dalam tu untuk kita, untuk pengisian JD ini kita kira satu DLP ya. Okay, sebelum saya mula, saya jemput Puan Pengetua untuk kata-kata aluan dulu. Puan Pengetua dipersilakan. Terima kasih Cikgu Ngu. Saya harap semua dengar saya. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, terima kasih ya. So, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah sampai pun hari Jumaat dan kita akan bercuti hari Isnin nanti. Saya bertanya dengan Mr. Mo tadi tentang keputusan analisis keputusan percubaan yang pertama SPM, dan Mr. Mo kata tarikh tutup dia adalah Jumaat minggu depan. Dan saya difahamkan bahawa sistem yang kita gunakan itu dah down dan masih menunggu dia punya spare part untuk datang daripada Kuching, dan it takes I don't know how long, perhaps 2 weeks at most. So saya sedang bertanya sama ada sesiapa yang dapat membantu supaya ini dapat dilakukan dengan lebih awal. Adakah cara lain untuk dapat kita gunakan selain daripada menggunakan sistem yang online ni? Dan kalau ada sesiapa dapat mencadangkan sesuatu yang lebih baik ataupun dapat menggantikan yang itu, saya harap dapat diutarakan dan juga dicadangkan kepada saya supaya kita dapat mempercepatkan analisis untuk percubaan ini. Itu yang perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya tak nak bercakap panjang lah sebab nanti Mr. Ngu akan memperkenalkan, akan beri lebih detail lagi tentang apa yang kita nak buat tentang JD, iaitu dalam Hermes tadi nanti. Tapi perkara yang kedua adalah dalam kita mengajar anak murid, saya ingin mengingatkan, saya suka nak mengingatkan semua guru bahawa tidak semua murid tu dapat kita layan ataupun kita tangani dengan satu cara. Ada berbagai cara untuk kita tangani anak murid. So, carilah cara yang sesuai untuk setiap murid. Air sejuk. So, okay. Saya harap semua guru carilah cara yang sesuai dan kita berusaha untuk kita mendidik anak murid kita untuk bukan untuk kita tapi untuk mereka. So, kepada semua guru saya ucapkan selamat mengajar, selamat mendidik supaya kita dapat mendidik anak murid kita dengan cara yang lebih baik supaya mereka menjadi insan yang berguna pada masa yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Puan Pengetua. Kalau PK-PK lain nanti ada apa-apa mau cakap sebelum tamat CPD ini, baru kamu cakap boleh supaya saya terus masuk. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pengisian JD ini kita mesti siap dalam 1-2 hari ini. Untuk semua guru akademik, masih perlu setting lagi oleh Puan Aisyah. Harap hari ini boleh selesai, tapi pengisiannya tidak ada masalah. Semalam saya sudah rujuk dengan pegawai JPN. Jadi hari ini kita terus masuk pengisian dulu. Okay, kalau cikgu sudah, semalam saya ada share satu link. Terima kasihlah ada beberapa orang guru sudah mengambil inisiatif sendiri untuk belajar dulu, cuba mengisi dulu. Jadi saya rasa mereka akan lebih senang faham untuk pagi ini. Okay, untuk ini saya sebenarnya tidak mahir sangat. Saya cuba saja. Ada lagi satu benda yang saya kurang pasti, tapi lepas saya dapat jawapan saya akan beritahu lagi. Kalau cikgu sudah, okay, untuk cikgu masuk, mula-mula masuk ke sini ini akaun isteri saya, cikgu boleh abaikan saja. Sebab saya guna untuk pengisian guru akademik lah. Guru akademik tapak dia lain dengan orang lain pengisian isi kandungan dia. Cikgu masuk sini, lepas tu ada tata pejawatan, ada deskripsi tugas. Cikgu tekan yang ini. Okey. Lepas yang masuk sini, kalau cikgu ada masalah, cikgu cuba balas saya dalam WhatsApp.
Sebab saya tak boleh buka ini, tengok mesej kamu dalam sini kalau saya tengah share. Lepas tu bagi fungsi selenggara komponen. Lepas itu tekan nama cikgu. Saya bagi cepat saja sebab ini sudah direkod. Nanti saya share video ini ya. So apabila sampai sini, dia mesti bermula dengan maklumat umum. Kalau tidak, you tekan yang lain memang tak dapat masuk. Memang tidak dapat masuk. Okey. Oh. Tidak nampak skrin saya. Okey, okey, saya cuba semula. Okey. Sekarang nampak tak cikgu? Tak nampak lagi. Ya, mungkin line slow. Sudah tu, sudah. Okey. Saya ulang semula. Kalau cikgu sudah masuk halaman utama, sudah masuk akaun Hermes masing-masing, cikgu akan nampak yang ini. Lepas itu di sini ada tata pejawatan, cikgu masuk ke sini. Sini, data pejawatan, deskripsi tugas. Cikgu tekan deskripsi tugas. Lepas masuk, cikgu akan nampak paparan seperti ini. Cikgu pergi ke fungsi selenggara komponen. Okey, masuk sini, cikgu tekan nama masing-masing. Cikgu tekan nama masing-masing. Untuk guru yang berlainan, dia punya tapak ini berlainan. Jadi saya sekarang fokus kepada pengisian guru akademik dulu. Sebab yang kalau pengetua PK, guru kanan, mereka sudah tahu macam mana cara isinya. Okey, untuk ini ya. Lepas itu, okey, kita bagi maklumat utama, maklumat umum. Cikgu kalau ada masalah, nanti habis ini baru tanya saya sebab supaya saya laju sikit. Ataupun cikgu boleh tanya dengan Puan Aisyah. Okey. Kalau cikgu macam ni, paparan saya ini, cikgu scroll, memang tidak dapat cikgu. You tekan up down pun tidak dapat. Macam mana caranya? Ada dua. Okey, cikgu tekan, yep. Okey, cikgu tekan ke putang sini. Ada 3 putang sini. Kalau Google Chrome cikgu minimize dia. Ini satu cara. Supaya baru cikgu nampak kemas kini set semula yang apa-apa. Kalau cikgu tidak, memang cikgu tak nampak apa-apa. Memang tak dapat buat. Ataupun cikgu tekan control, keyboardnya control, lepas tu scroll pada mouse. Macam ini. Baru nampak kandungan di bawah. Okey, lepas itu untuk ini. Okey, cikgu tolong isi GA, guru akademik. Kalau anda tidak ada jawatan apa-apa, tolong isi guru akademik. Untuk guru akademik tingkatan 6, cikgu masuk GA tingkatan 6. Macam ini. Okey. Kalau anda guru pusat sumber, kamu ikut, ini guru perpustakaan dan media. Kamu tekan GPM. Kalau guru data, kamu masuk GDM. Okey. Kalau anda tidak pasti apa kamu punya, boleh rujuk kepada saya. Okey. Sebab macam cikgu tak apa. Kalau cikgu tak pasti, cikgu isi GA saja dulu. Lepas itu saya pergi ke yang ini. Grade JD. Okey, yang sebelum tu, grade jawatan. Kalau cikgu nampak grade jawatan anda seperti ini. Ini kalau kamu lain, kalau tidak ada digit 42, cikgu jangan buat apa-apa dulu. Ini memang cikgu tak boleh buat apa-apa. Memang tak boleh buat apa-apa. Ini perlu tunggu Puan Aisyah update lagi. Perlu akan ada digit 42.
Okey. Lepas itu, ini cikgu ikut grade cikgu sekarang. Grade cikgu menyandang. Kalau cikgu sudah time base 48, cikgu pilih 48. Kalau cikgu sudah 52, cikgu pilih 52. Okey. Yang ini bawah ini pula, bidang dengan sub bidang ini memang tidak dapat pilih apa-apa. Cikgu, biar saja. Yang sekarang ni untuk paparan utama, cikgu key in GA tingkatan 6 ataupun GA ataupun guru media ataupun guru data itu. Lepas itu yang ini adalah grade jawatan cikgu sekarang. Kalau cikgu sudah time base 48, cikgu pilih 48. Kemas kini. Okey. Macam ini saja. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan pengujutan jawatan. Okey, tujuan pengujutan jawatan. Okey, mula-mulanya kosong macam ini. Kosong macam ni. Cikgu tekan pada tambah. Lepas itu cikgu buka tapak yang ini. Cikgu nampak tujuan pengujutan jawatan. Cikgu tengok mengajar, mendidik. Okey, susah sikit. Mengajar, mendidik, menilai dan bla 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 itu okey. Cikgu tengok sini ada ke tidak. Kalau tidak ada, cikgu pilih lain-lain. Untuk ini cikgu pilih lain-lain saja. Okay, kata kerja, objek dengan hasil. Ini macam tata bahasa, cikgu. Okay, saya copy semua ini. Okay, saya copy. Dekat sini, you boleh tekan copy ya. Tekan right click, copy. Tetapi kalau cikgu masuk sini, you tekan right click, memang tidak keluar apa-apa. Cikgu pakai Ctrl V. Walaupun, okay. Dia kata terhad kan? Maksudnya sebenarnya ini hanya boleh kita ambil kata kerja saja, cikgu. Kata kerja di sini adalah, okey, untuk ini kata kerjanya mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Ini adalah kata kerja. So, sebenarnya ini saja di copy masuk ke sini. Macam ini saja untuk kolom pertama. Sebesar sikit. Okey, kata kerja untuk ini. Lepas tu objek pula. Okey, kita tengok balik yang ini. Okey, objek. Murid selari dengan akta pendidikan ini. Sehingga apa dia kemudian objek. Okey. Mr. Ngoo, you can slow down a little bit. Slow down a little bit dah. Okey. Sebenarnya ini pengisian ini ada dalam video yang saya share tu dalam 14 minit saja, cikgu. Yang sekarang yang fokusnya saya nak terangkan ke cara pengisiannya. Supaya okey. Lepas itu ini sampai ke okey. Ini boleh dikatakan objek. Okey. Ni. Boleh juga. Hasilnya untuk apa? Untuk capaian apa? Okey, barulah ke sini ke arah perkembangan potensi individu secara holistik. Macam ini. Okey, cikgu setakat ini. Kalau okey, tolong reply saya 2. Saya tengok dulu ada ke tidak. Okey, 2. Okey, boleh. Thank you, cikgu. Kalau okey ini, cikgu tekan simpan. Lepas cikgu tekan simpan, okey, dia akan jadi ayat macam ni. Dia ayat bersambung. Jadi jangan risau. Kalau ada silap, boleh lagi tekan kemas kini. Untuk betulkan lagi, cikgu. Okey, macam ni. Kalau cikgu paparan macam ni, cikgu scroll down memang tak ke bawah. Tekan arrow up down pun tak keluar. So, cikgu kena minimize dulu. Okey, simpan. Okey. Lepas itu accountability. Ini saya kena guna masa panjang sikit tau. Okey, cikgu mula-mula memang macam ni. Okey, saya hapus yang ini dulu. Saya hapus. Okey, tidak. Saya hapus yang ini. Okey. Cikgu mula dengan TG41. Satu lagi. Ada guru yang grade TG32, 34, 38. Paparan anda yang pertama sini memang TG41. Cikgu jangan risau. Sebab jawatan guru di sekolah menengah sekurang-kurangnya 41.
So tidak apa, yang itu untuk jawatan saja. Sebab memang cikgu sekarang ni duduk dalam jawatan 41. Walaupun grade cikgu sudah 34, 38 dan sebagainya. Itu tidak mengapa. So, okey, kalau ini biar katakan ini kosong dulu, lepas itu tengok scroll down. Scroll down, tekan control, scroll down, cikgu minimize, tekan tambah. Okey, untuk ini sama juga macam tadi kita buat tata bahasa, kata kerja. So, untuk ini cikgu buka tapak yang ini. Tapak untuk guru akademik. Deskripsi tugas guru akademik. Cikgu scroll down, cikgu akan nampak accountability untuk ini. Ini banyak kerja sikit cikgu. Saya ambil 1-2 contoh saja cikgu. So tadi saya 41 sudah isilah. 44 ini kosong, saya isi yang 44. Okey, tengok yang 1. Lepas tu 2 sampai 8. Maksudnya ada 8 item yang perlu diisi, setiap satu ada lagi tugas utama, satu A, B, C, D, E tu. Macam ni cikgu tengok. So yang ini TJ44 accountability yang pertama, melaksanakan. So melaksanakan ini cikgu pilih di sini. Accountability. Okey, sekali lagi okey. Ini cikgu pilih 44. Lepas itu tidak nampak apa-apa, control, scroll down. Okey, baru cikgu nampak tambah. Okey, cikgu tekan tambah, kata kerja melaksanakan. Okey, cikgu cari sini. Melaksanakan. Melaksanakan di sini. Okey. Kalau betul tidak ada, cikgu pilih lain-lain saja. Tapi setakat ini semua ini ada lah. Untuk accountability ada. Lepas tu objek. Mana objek dia? Okey, objeknya PTP menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian. Okey, yang bersesuaian. Cikgu copy. Ini cikgu tekan Ctrl C. Lepas tu pergi sini Ctrl V. Okey, cikgu tekan Ctrl plus V pada keyboard untuk cikgu paste ke sini. Kalau tidak, kalau cikgu tekan right click pada mouse memang tak keluar. Lepas tu hasil dia apa? Untuk mencapai apa? Barulah ayat seterusnya, bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Okey. Paste dekat bawah sini. Okey, saya scroll down, control scroll down, okey, supaya minimize. Ini cikgu tekan simpan. Belum selesai lagi cikgu. Ini baru pertama. Kalau sudah ini, okey, cikgu akan nampak tugas utamanya apa. Yang itu, ini dia. Tugas utama. So, masih lagi tak nampak apa-apa tindakan, cikgu control, scroll down, baru nampak di bawah sini. Cikgu tekan tambah. Kalau tekan tambah, dia keluar bilangan 1. Tekan 2 kali, bilangan yang kedua. Kenapa macam itu? Cikgu tengok. A, B, C, D, E. Ada 5. Maksudnya, sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, memang 5 petak lah cikgu. Lepas tu, okey, cikgu pilih yang pertama. Copy, paste. Ini cara macam mana pengisiannya lebih cepat pulang pada cikgu lah. Ada cikgu yang suka copy paste semua sekali, masukkan 5-5, baru edit. Okey, kalau you buat macam ni pun boleh. Apa cikgu, yang video ini, ini saya sudah video, saya sudah record, nanti saya share video ini untuk cikgu ulang kaji. Okey, ini A dia buang. B, C, E, E. Macam ni. Sudah siap, cikgu tekan simpan. Okey. Masuk sini. Baru masuk. Kalau cikgu nak, okey, saya pusat sikit. Okey, kemas kini. Kalau cikgu nak kemas kini, boleh kemas kini lagi. Contohnya, cikgu tekan tambah. Sampai 6 kolom, padahal sini hanya 5. Cikgu kalau tertekan ini biar kosong, cikgu tekan simpan. Memang tak mau dia cikgu. Maukah? Okey. Yap. Okey, boleh. Kalau cikgu macam A, B, C, D, E ini kan, A, B, C, D, E. Kalau cikgu
Terus copy yang ini jadi yang pertama. Maksudnya ini jadi 1, ini 2, 3, 4, 5. Salah urutan, cikgu boleh selenggara urutan di sini. Maksudnya ini jadi nombor 1, ini jadi nombor 3 pula. Kalau cikgu simpan, okey, dia akan jadi yang nombor 3. Ini tadi sepatutnya nombor 1, dia jadi nombor 3. Ini sepatutnya nombor 3, jadi nombor 1. Urutan ini cikgu betulkan. Ini baru 1, cikgu. Ini baru pertama. Ada lagi yang kedua, ketiga sampai 7. Okey, contohnya masuk yang kedua lagi. Tambah. Tambah yang kedua ini adalah melaksanakan. Masih melaksanakan. Kita pilih melaksanakan di sini. Okey, lepas itu objeknya menilai dan mentaksir. Menilai dan mentaksir ke atas pencapaian, bla bla bla. Okey, copy. Sampai ke sini. Hasilnya untuk apa? Okey, bagi mencapai objektif yang dirancangkan. Okey, copy paste di sini, simpan juga. Simpan. Lepas tu tugas utama, okey, tengok ada berapa. Ini A, B, C, D, E, F, G. Ada 6. Maksudnya cikgu untuk ini tekan 6. Okey, tak nampak, cikgu scroll down di sini. Jangan scroll down di luar, scroll down dalam petak sini. Sampai 6. Lepas tu cikgu copy 1, 2, 3, 4. Anggap ini A, B, C, D, E, F, G lah cikgu. Simpan. Okey. Simpan. Kadang-kadang cikgu sudah keying, yang dia keluar tu salah cikgu. Cikgu kena tengok semula. Tengok, tidak ada. Saya sudah keying tapi ini tidak ada. Jangan risau cikgu. Kemas kini lagi, cikgu tambah lagi. Memang akan keluar macam ini kadang-kadang. Saya pun banyak kali cuba. Jangan tanya saya kenapa, saya pun tidak tahu. Simpan. Okey, berjaya simpan. Kadang-kadang you berjaya simpan pun dia tak jadi sebenarnya cikgu. Okey. Lepas itu anggaplah saya sudah keying 8 macam yang ini. Ini baru 3. Okey, ini sebab saya try sejak semalam. Okey, sampai 3 ini. So, okey, saya katakan saya padam ini. Padam ini. Okey. Okey, satu saya ajar cikgu shortcut sekarang. Cikgu kena dengar shortcut sekarang. Cikgu keying yang 41 ataupun 44 dulu. Mana-mana satu dulu. Kalau katakan ini 41, saya sudah keying sehingga yang ke hingga yang ke-8. Nombor 8 pun saya sudah key in. Okey, cikgu kalau sekarang saya nak isi untuk 48. 48 ini kosong. Cikgu tekan saling accountability sini cikgu. Tekan. Lepas itu ada pilihan. Ini maksudnya yang sudah diisi. Tengok 41, 44, 52, 54. Kalau saya, okey, tengok 54 ada isi. 52 ada isi. 48 tidak ada. 44 pun ada, 41 pun ada. Sekarang saya nak isi 48. Saya isi, saya copy dari mana? Copy dari 41, katakan saya pilih 41, tekan salin. Okey. So, kalau cikgu nak ambil semua ini, simpan. Okey. Okey. So, 48 ini sudah ada. Tak payah isi dari satu lagi. Tak payah bermula dari, tak payah isi lagi dari nombor 1, nombor 2. Baik. Putuskah? Cikgu masih bersama saya? Kalau okey, tolong type reply 3. Okey. Thank you, thank you. So, ini shortcut dah cikgu. Tapi, walaupun cikgu sudah copy yang ini, tetapi cikgu tolong perhatikan yang sini. Tapak GS ini. Ada warna berlainan kan? Ini ada berlainan warna. Apa maksudnya? Maksud you tengok bandingkan 41 dengan 48. Ini melaksanakan PTP menggunakan. Ini pula melaksanakan dan menambah nilai. Maksudnya untuk ini cikgu copy, cikgu masuk ke 48, cikgu kemas kini yang ini. Ini memang pilih satu saja, tak dapat dan. Cikgu masuk ke sini. Copy. Paste dekat sini. Melaksanakan dan menambah nilai bla bla bla. Okey, cikgu simpan. Barulah keluar di sini
melaksanakan dan menambah nilai PTP. Maksudnya sama sudah dengan grade TG48 di sini. Cikgu Ngo. Ya, ya. Cikgu Ngo. Ya. Saya takut ada apa nama untuk yang salinan tadi tu, salinan accountability tu. Cikgu harus tengok juga supaya tidak membuat salinan terus, tengok bidang tugas juga. Kalau DG 41 hingga DG 54 mungkin dari segi kata kerja dia berbeza. Nah, ini dia. Ikut saling saja ini, ikut saja yang diberi. Ini memang yang tapak yang diberi oleh kementerian. Ya betul. Saya takut ada yang bahagian cikgu nanti membuat salinan terus tanpa merujuk kepada yang tapak yang diberi. Jangan buat salinan terus, rujuk dulu. Okey, thank you cikgu. Dia macam ini ya cikgu. Kalau main selamat, you tengok sebelum you mula, you scroll down dulu. Tengok ada yang berlainan warna kan cikgu? Ada yang berlainan warna. Kalau cikgu mula isi dengan 41, okey, maksudnya untuk ini. Cikgu isi yang 41 dulu, sudah lengkap isi sampai 7. Apabila cikgu isi yang kedua, cikgu boleh saling. Cikgu boleh saling. Cikgu saling sejak dari 41 dulu. Lepas tu cikgu tengok balik 44 yang ini. Okey, 44 contohnya. Cikgu banding nombor 1 dari sini dengan ini. Tidak ada warna lain. Maksudnya ini sama. 2 dengan 2 sini. Okey, F ini ada lain. Tengok ini membantu. Ini merangka cikgu. So ini cikgu tukar. Dan juga yang G. Sebab tidak sama sudah dengan 41. Macam ini ke cikgu Afendi? Betul cikgu Afendi? Ya betul. Saya risau tadi bila kata salin tadi tu, takut ada cikgu salin terus tanpa merujuk yang tapak ini. Itu yang saya risau. Terima kasih cikgu. Betul. So nombor 3. Nombor 3 dia ada tambah lagi. Dan menambah nilai untuk yang pertama, lepas tu tugas utamanya ini sampai D saja. E, F. Tengok mereka sudah sediakan semua yang ada perubahan. Tengok ini 48 pula. 48 yang ada berubah contohnya di sini. Okey. Selain merah ada lagi warna biru. Dia semua ini dia banding dengan yang 341 cikgu. Cakap ini boleh faham cikgu? Kalau boleh faham tolong reply saya 4. Okey, thank you cikgu. Lepas itu katakan semua sudah isi. Cikgu, semua ini kena isi. Walaupun cikgu sekarang grade 44 ke 48 ke, cikgu isi sampai 52. Ini bukan jawatan cikgu sekarang. Ini adalah tugas utama apabila cikgu sekarang cikgu grade 41. Nanti cikgu buka Khamis atau apa tugas kamu. Kalau sudah 44 apa tugas kamu. Kalau sudah 48 apa tugas kamu. Bukan bermaksud jawatan penyandang jawatan yang kamu sandang sekarang. Yang ini boleh faham cikgu? Kalau boleh faham tolong reply saya 5. Okey, thank you cikgu. Yang betul-betul merujuk kepada jawatan anda sekarang adalah maklumat umum ini saja. Ini saja. Kalau kamu 48 pilih 48. Lepas tu dimensi. Ya. Okey, untuk dimensi pula cikgu pergi ke bawah sudah. Okey, ini dimensi. Okey, dimensi ini apa maksudnya? Okey, kalau yang ini okey, cikgu tambah. Lepas tu pilih. Apa ini? Cikgu pilih lain-lain saja. Untuk ini cikgu memang pilih lain-lain. Kenapa dia ada pilihan lain-lain? Sebab semua kaki tangan kerajaan dia guna tapak Hermes ini. So untuk kita pendidikan kita untuk dimensi ini kita pilih lain-lain. Lepas itu yang pertama cikgu copy saja. Copy. Lepas tu paste dalam skop kerja ini. Bukan sini. Sini, bawah sini. Ini nombor 1 ini buang. Okey, saya besarkan sikit Okey, macam ni bilangan murid yang bla 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 di sini. Lepas tu skopnya. Okey, skop kalau saya ajar 2A. Macam 2A lah. Macam itu saja. 2A dan bilangan muridnya contohnya 30. Lepas itu 2F 25. 4A 30. Macam itu saja cikgu. Sebab dia tanya kelas dan bilangan murid. So saya scroll. Okey.
Lepas tu simpan. Okey, macam ni. Sudah ada satu. Yang kedua lagi, okey, cikgu tengok lagi ini masa PPP. Tambah. Okey. Lain-lain lagi. Masuk ini. Skop kerjanya, contohnya 2A. Saya ajar 7 waktu. Bilangan masa, okey. 7 waktu. Lepas tu 2F, 6 waktu. Macam itu cikgu isi. Kalau cikgu ajar 4 kelas, 4 lah di sini. Okey cikgu. Lepas tu yang ketiga adalah KK. Cikgu kopi yang atas ni saja. Masa lain-lain ni, okay. Untuk ini katakan, okey, cikgu adalah guru penasihat kelab catur. Okey, kelab catur. 12 kali perjumpaan darab 3. 36. Macam itu. Sebab di sini dia kata minimum 12 darab 3 jam setahun. Dia sepatutnya satu perjumpaan 3 jam lah. Tapi walaupun kita buat 1 jam, cikgu jangan bagi tahu macam itulah. Cikgu isi saja 12 darab 3. Sebab kita at least 12 kali. Okay, untuk yang ini. Lepas tu cikgu simpan. Kalau cikgu ada kelab badan beruniform, cikgu isi juga. Okay. Ini kalau cikgu sekarang grade mana lah. Kalau sekarang cikgu grade 44, isi yang 44. Okey. Boleh Lepas itu kelayakan akademik. Kelayakan akademik, cikgu kemas kini ataupun cikgu tambah saja. Mana-mana yang berkaitan. Saya rasa ini senang sikit lah. Okay, kalau nak hapus. Okey, kompetensi. Ini yang saya kurang pasti cikgu. Saya akan cuba call lagi. Untuk kompetensi, kalau tengok yang ini. Bawah sini. Kompetensi ini ada 341 sampai ke 54. Kan? Kalau contohnya cikgu sudah 44, ada 10. 41 dengan 4 ini ada 10 item. 48 sampai 54, dia ada, ini 10, ini 11. So, bezanya warna berlainan. Kalau cikgu 44, ini ada 10, cikgu kemas kini, cikgu isi sampai 10. Kalau cikgu 48 ke atas, cikgu isi yang sampai 11. Ini saya kata sekarang saja. Kalau saya dapat jawapan yang lebih tepat, saya akan maklumkan sekali lagi. Tapi at least cikgu tahu cara pengisian dia macam mana. Tekan tambah, simpan ataupun hapus. Okey cikgu? Ada masalah? Kalau boleh faham, tolong reply saya 7. Okay, thank you. Lepas itu pengalaman. Okey, ini tolong cikgu beri perhatian. Ini sangat penting. Kalau cikgu ialah guru akademik biasa. Okey, grade hakiki cikgu memang ini bukan merujuk kepada sekarang cikgu. Okey, saya kata guru akademik biasa dulu Kalau yang pertama 341. Ini memang kosong cikgu. Apa maksudnya? Bermaksud siapa-siapa graduate jadi cikgu walaupun dia tidak pernah kerja, tidak ada pengalaman kerja, tapi dia dilantik sebagai cikgu, dia akan bermula dengan 41. Tapi untuk melayakkan dia dapat 44, at least sudah kerja 8 tahun. Itu sebab dia 8 di sini. Begitu juga 48 untuk sini, 52, nak pergi 52, 6 tahun, 54, 3 tahun. Kalau tahun ini ada salah, betulkan saya. Okey, contohnya yang tadi, guru cemerlang. Kalau guru cemerlang, okey, tengok sini. Pengalaman ini.
guru cemerlang kalau sekolah menengah, digit 41, 44 sini dia isi 5 saja cikgu. Sebab itu minimum 5 tahun dia boleh jadi 44 kalau dia dapat tawaran untuk guru cemerlang 44. So dia boleh 5. Cikgu faham yang ini kah? Kalau faham reply saya 7. 8. Kalau tidak faham reply saya A. Faham 8. Tak faham A. Okay, thank you cikgu. Contoh guru akademik GA tingkatan 6. Kalau GA tingkatan 6, grade hakiki anda bukan okey. Kalau GA tingkatan 6 dia bukan bermula dari 44 tau. Yang kolom pertama terus bukan bermula dari 41. Dia terus G44 untuk kolom pertama. Macam ni. Maksudnya dia jadi DG44 dulu tawaran dia berapa tahun minimum dulu cikgu? Ini saya tidak pasti. Boleh rujuk balik kalau anda tidak tahu, boleh rujuk balik dengan Miss Kiam nanti. Katakanlah 5 tahun. Kalau kamu sudah mengajar sudah cukup 5 tahun dan masa itu ada tawaran. Terus GA tingkatan 6, DG44. At least 5 tahun. Dia 5 lah. Lepas tu DG48, ini time base 8 tahun. Lepas tu PG52, 6 tahun. PG54, 3 macam itu. Ni. Boleh faham ke cikgu? Kalau boleh faham, reply saya B. Sudah faham sikit lah kan? Kalau cikgu, grade hakiki kamu sekarang ni, contohnya GA tingkatan 6 yang DG48. So dia bermula dengan 48 lah. 144 tidak perlu. Bermaksud kalau untuk cikgu menjadi jawatan sekarang, jawatan hakiki sekarang, at least katakanlah cikgu guna laluan 5 tahun untuk 44, lepas tu 8 tahun, bermaksud ini 13. Bermula dari 13. Sebab jawatan cikgu hakikinya adalah DG48. Kalau cikgu biasa DG41 itulah bermula dengan 41. Boleh faham cikgu? Untuk melayakan cikgu TG41 tidak perlu pengalaman, tapi untuk cikgu yang TG48 guru tingkatan 6 hakiki 48 at least 13 tahun untuk supaya baru cikgu boleh masuk jawatan ini. Baru jadi dia 13. Boleh faham cikgu? Kalau boleh reply saya C. Okay, thank you. Lepas itu pengesahan. Ini sudah, kalau sudah siap ni kemas gini sajalah. Save. Lepas itu pengesahan. Okay, draft JD ini jangan risau cikgu. Contohnya kalau saya tekan, kalau saya 41, saya tekan paparan. Bermaksud kalau saya sudah selesai semua, saya save. Ini yang akan keluar. Tengok. Ini GA tingkatan 6, bla bla bla. Yang maklumat yang kita isi tadi lah. Boleh faham cikgu? Tengok kalau pergi muka surat kedua. Pengalaman dia apa. Ini draft saja cikgu. Draft. Ini tidak apa-apa. Dan pengesahan ini, pegawai pengesah ini, kalau cikgu punya paparan, sepatutnya mungkin nama saya lah. Ini pelulus, ni pengetua. Kalau tidak ada, sebab belum disetting lagi. Kalau cikgu sudah ada, sudah betul semua, baru cikgu tekan hantar. Saya harap hari ini boleh settle benda-benda ini supaya cikgu boleh hantar hari ini. Kalau tidak, esok mesti sudah selesai lah. Untuk guru akademik, pastikan untuk maklumat utama sini, TG41, 42, 44, 48 dan sebagainya. Kalau guru tingkatan 6 yang grade hakikinya 44, bermula dari TG44, 48, 52, 54. Tidak ada 41 dan 42. Okay. Kalau sudah ini sudah hantar, maksudnya selesailah tugas pengisian JD. Jana ini kalau sudah lengkap,
dan sudah dilulus baru cikgu jana. Setakat ni ada masalah cikgu? Ada masalah? Kalau dia ada masalah reply D, tiada masalah reply P. Kalau ada masalah reply P. Dan tolong parakan cikgu sekarang. Kalau ada soalan mau tanya, saya open. 1 minit. Cikgu mesti cuba. Kalau cikgu sudah cuba semalam, macam contohnya cikgu tayangku sudah cuba semalam, terima kasih tanya cikgu. Cikgu Jaidia pun sudah cuba. Jadi saya pasti mereka faham apa saya cakap. Ya, cikgu Wong, mana yang tidak faham? Cikgu mesti cuba isi dulu. Saya pun baru belajar semalam. Okey, kalau ada masalah mungkin cikgu boleh tanya saya, boleh tanya Puan Aisyah, boleh tanya mana-mana fikir ataupun mana-mana guru yang sudah isi tadi, sudah isi sebelum ni. Ada ke tidak soalan umum yang cikgu yang sudah cuba dan kamu ada persoalan sebab kamu lebih tahu apa masalah yang ada? GC hanya ada perbezaan dari segi pengalaman. Okey. Untuk ini cikgu isi GA guru cemerlang GC untuk maklumat. Lepas itu pengalaman ini ya cikgu. Cikgu kalau sekarang cikgu TG 44, cikgu mula dari 44. Maksudnya yang pertama ini tadi TG 44 untuk TG 44 sekurang-kurangnya 5. Dia bermula dari 5. Ada saya menjawab soalan kamu cikgu Tin? Cikgu guru cemerlang isi GC lah. Okey lah, ataupun guru cemerlang isi GA. Sebab yang ini adalah, okey, you tengok you tengok okey, tapak ini untuk GA. Minta maaf cikgu, cikgu isi GA. Tapak ini guru akademik. Kamu ialah GA. Sampai ke bawah sini pengalaman dia baru ada guru cemerlang. Bermaksud untuk ini maklumat umum sini cikgu isi GA. Sebab pengisian cikgu dalam kelulusan ABM Pejawatan adalah GA. Bermaksud cikgu yang masuk walaupun dia bukan guru cemerlang, dia boleh masuk sini kalau dia dipindahkan ke sini. Boleh faham cikgu? Pengalaman, okey ya, betul cikgu Ten. Deskripsi tugas belum wujud. Deskripsi untuk mana? Cikgu susah mana satu? Okey, untuk deskripsi tugas setakat ni yang diwujudkan hanya yang seperti saya cakap tadi. Yang ada kaitan dengan sekolah kita, guru kaunseling, guru pusat sumber, guru kanang, guru tata, penyelaras bestari. Ada lagi guru sukan, yang lain-lain tu belum ada. Kalau belum ada, kita isi semua GA. Kita isi guru akademik. Okey, cikgu. Ada lagi soalan? Kalau tidak ada, tolong reply saya you. Tolong reply saya you supaya saya boleh selesaikan, boleh tamat isi pengisian ini. Ada lagi soalan? Okey, kalau tidak ada, setakat ini saja perkongsian saya. Minta maaf kalau ada soalan yang saya tak boleh jawab. Tapi untuk yang ini, cara pengisian kompetensi ini saya belum pasti lagi. Nanti saya cuba tanya. Tak apa cikgu, untuk mungkin esok kita buat pengesahan. Sebelum cikgu buat pengesahan, tolong pastikan ini sudah ada 41, 42, 44, 48 sampailah ke 4 untuk ini. Baru betul. Okey cikgu. Kalau tidak ada soalan lagi, terima kasih cikgu-cikgu bersama saya pada pagi ini. Okey, sekian, terima kasih. Thank you cikgu. Nanti saya upload video, video ini tadi.
Bye.